sejahtera dan salam perpaduan. Hari ini topik kita mengenai keberkesanan pakej rangsangan ekonomi COVID-19 kepada rakyat. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pakej rangsangan ekonomi ini membantu dan melindungi rakyat. COVID-19 yang telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO secara umumnya telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi global termasuk Malaysia. Sebagai respons kepada penularan wabak ini, kerajaan telah melaksanakan langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak ini dan melindungi rakyat. Langkah ini telah menghadkan aktiviti harian rakyat dan juga peniaga, seterusnya menjejaskan pendapatan yang diterima. Matlamat pertama ekonomi prihatin adalah untuk melindungi rakyat. Sebagai bukti untuk memerangi COVID-19, sebanyak RM500 juta diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator, peralatan ICU dan peralatan perlindungan diri PPE. Kerajaan juga telah membutuhkan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan, termasuk pendapatan perkhidmat pakar perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Selain itu, pihak industri insurans dan takaful mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung kos ujian penyaringan dan meningkatkan elah khas kepada kaki tangan perubatan daripada RM400 kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini berakhir. Kerajaan juga telah memanjangkan elah khas sebanyak RM200 sebulan kepada anggota tentera, polis, anggota Angkatan Pertahanan Awam dan lain-lain yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan PKP. Bantuan Prihatin Nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion dan buat pertama kali akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Golongan ini termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Di samping itu, program bantuan sara hidup PSH juga sedang dilaksanakan dan dibayar pada bulan Julai serta melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 juta bilion. Kerajaan juga tidak pernah lupa kepada keperluan para pelajar institusi pengajian tinggi. Sehubungan itu, bantuan secara one-off sebanyak RM200 untuk seorang ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap keberlangsungan keperluan para pelajar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta. Kerajaan telah menangguhkan bayaran balik Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada semua peminjam selama 6 bulan melibatkan kutipan sebanyak RM750 juta. Kini kerajaan memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK mulai 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan indi anggaran kutipan sebanyak RM149.2 juta. Inisiatif ini memanfaatkan seramai 174,500 orang peminjam. Pada masa ini, masalah menyediakan manfaat kepada golongan defaulty yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan COVID-19. Pesakit juga boleh menuntut bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, kerajaan juga memanjangkan manfaat ini kepada golongan defaulty yang dikuarantin sebagai swasta PRS adalah saluran simpanan alternatif bagi perusahaan. Dalam keadaan yang sukar pada waktu ini, rakyat memerlukan wang tunai daripada apa jua bentuk simpanan untuk digunakan bagi menampung perbelanjaan harian. Sehubungan itu, kerajaan menggunakan pengeluaran persaraan daripada akaun bank PRS sebanyak RM1,500 bagi setiap hari tanpa sebarang penalti cukai dalam tempoh bulan April sehingga Disember 2020. Kerajaan akan memanjangkan pengecualian pembayaran sewa PPR daripada sebulan yang diumumkan sebelum ini kepada 6 bulan dengan jumlah kos sebanyak RM3 juta ditanggung oleh kerajaan. Pengecualian pembayaran sewa ini melibatkan 3,636 unit PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Bagi unit sewa untuk milik RTO pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama 6 bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan April sehingga September 2020.
Penangguhan pembayaran ini melibatkan kos 5.7 juta bagi 4.649 unit arti. Pemberian 1 GB internet percuma dalam pakej khas yang ditawarkan kerajaan dalam industri telekomunikasi adalah satu pakej yang tidak patut ditawarkan. Hal ini adalah kerana saya berpendapat bahawa apa guna pemberian 1 GB internet percuma jika rakyat yang duduk di kawasan kampung dan pedalaman yang sememangnya tidak dapat mengakses internet sama sekali. Hal ini bermakna mereka tidak mendapat manfaat yang sama seperti mereka yang tinggal di kawasan bandar dan sekaligus menunjukkan bahawa kerajaan tidak peka terhadap golongan ini dalam memberikan inisiatif sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Berlaku. Kerajaan akan memperuntukkan RM1 bilion kepada dana jaminan makanan. Selain itu, kerajaan akan terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada petani, penternak dan nelayan termasuk dalam bentuk bantuan input pertanian, ternakan dan perikanan bagi menggalakkan pengeluaran domestik. Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta bagi menyediakan kemudahan infrastruktur, tempat penyimpanan dan pengagihan makanan serta program integrasi tanaman. Sebagai langkah tambahan, dana khas antara RM100,000 hingga RM200,000 akan disediakan kepada setiap pertubuhan peladang kawasan dan pertubuhan nelayan kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan projek agro makanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Inisiatif ini untuk memastikan bekalan makanan terjamin. Langkah ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM64.4 juta. Kerajaan juga akan memperkenalkan program subsidi upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Dalam situasi yang sukar ini, kerajaan berharap para pekerja tidak dibuang kerja dan hilang sumber pendapatan. Menerusi program ini, kerajaan akan menyediakan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja untuk tempoh 3 bulan. Sehubungan dengan itu, program ini dikhususkan kepada pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan dan majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 50% sejak 1 Januari 2020. Dalam hal ini, majikan mesti memastikan pekerja tidak dibuang atau diarahkan mengambil cuti tanpa gaji bagi tempoh 3 bulan selepas program ini dilaksanakan. Selain itu, majikan juga tidak dibenarkan memotong gaji sedia ada pekerja. Langkah ini dijangkakan dapat memberi manfaat kepada 3.3 juta orang pekerja dengan peruntukan sebanyak RM5.9 bilion. Yang terakhir ini pula membincangkan tentang bantuan yang kerajaan salurkan kepada semua pemandu-pemandu e-hailing seperti Grab, Maxim dan juga kepada semua pemandu-pemandu teksi sepenuh masa. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 60 juta daripada bantuan tersebut, iaitu sebanyak RM500 kepada pemandu e-hailing sepenuh masa dan juga sebanyak RM600 kepada pemandu teksi sepenuh masa. Okey, sebanyak 120,000 orang pemandu yang telah menerima bantuan tersebut pada April yang lalu, dan daripada bantuan ini juga dapatlah memberikan sedikit sebanyak meringankan beban mereka dan mereka dapatlah membeli keperluan asas secara sempurna. Hal ini kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac yang lalu dapat memberikan kesan dan impak yang besar kepada mereka punya pendapatan dan juga ekonomi.